Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marilah kita dengar lagu nak. Tetapi jika saudara-saudari masih bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sana, ke sini, ke sana, ke sana, ke sini, ke sana, ke sana, just stay at home. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sana, ke sini, ke sana, ke sana, ke sini, ke sana, ke sana. Tetapi jika saudara-saudari masih bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sana, ke sini, ke sana, ke sana, ke sini, ke sana, ke sana, just stay at home. Terima kasih Citrax. Everybody, welcome to another round of the Bebek kesana, kesini, kesini, kesana. Another round, okay? Hari ini adalah hari yang keempat semifinal. Esok last ke hari ni kita ada 2. Kita dah dengar dah 4 orang. 6 orang dah membuat pengucapan awam. Semua ilmu dah ada. Pak ni dah bagi ilmu dekat korang. Korang pun dah dapat ilmu. Okey, dan Pak ni nak bagi tahu semalam yang bagi komen tu, Pak ni berkenan seorang saja sebenarnya ya. Pak ni berkenan kepada Najmi. Okey, nanti Najmi Pak ni akan hantarkan wang RM50 bank in nanti. Okey. Jadi korang yang kalau nak bagi pendapat mengenai topik yang kita bercakap ataupun peserta yang kita bertanding pada hari ini, tolong cakap pasal teknik dia. Sebab Pak ni kan daripada dah lebih 2 minggu kan Pak ni bercakap mengenai teknik, bukan isi, bukan kandungan, bukan. Pak ni lebih suka ada komen mengenai style dan juga teknik dia bercakap. Okay, so itulah dia benda yang Pak ni ajar selama beberapa hari dekat live Pak ni. Ramai juga ya yang dapat ilmu. Pak ni nak bagi tahu sebenarnya untuk pusingan kali ini mereka bukan berlawan sesama mereka, tidak. Pak ni bagi topik, diorang cakap je. Pak ni akan bagi markah, Pak ni kumpul semua peserta-peserta. Nanti besok hari yang terakhir, selesai semua 10, Pak ni akan umumkan 5 yang terbaik. Okay, 5 yang terbaik itu akan masuk ke pusingan akhir minggu depan. Tak tahulah hari Senin ke, hari Selasa ke, nanti Pak ni akan bagi tahu. Kemudian kita akan umumkan pemenang 1,500 duit raya. Lepas tu kita akan umumkan pemenang tempat kedua dapat 750. Kemudian tempat yang ketiga akan dapat RM500. Duit raya kerajaan pun tak bagilah duit raya. Ni Pak ni bagilah. 1,500 orang lah. Gila nak bagi satu Malaysia. Kalau lah Pak ni antara orang yang terkaya ya di dunia, bukan tak ada di dunia lah, di Malaysia ni, memanglah tiap hari Pak ni akan keluarkan wang, ambil lah. Tapi itulah, Pak ni bukanlah orang yang terkaya di Malaysia pun, cukup-cukup makan aja. Tapi pun alhamdulillah dapat juga Pak ni kongsi rezeki. Ya tak? Okey.
sekarang ini kita ada 2 peserta yang Pak Ni dah umumkan pada mereka lah. Pak Ni dah bagi tahu dekat diorang dah. Okey, Aikal dan juga Syafiq. Syafiq akan membuat pengucapan awam. Topik dia masih lagi sama. Masih lagi kita bercakap mengenai PKP. Bila nak habis PKP kita ni? Diorang tanya, Pak Nim, kalau nak buat pengucapan awam, kita kena proper ke? Okey, Pak Nim bagi tips Kita dah penat lah tengok orang kalau dekat atas pentas dia proper sangat kan. Sesungguhnya pada Perintah Kawalan Pergerakan ini, kita seharusnya. Jadi bila mereka terlalu proper, awak tahu tak penonton duduk macam mana? Dia mempengaruhi penonton. Penonton dia akan duduk macam ni menonton. Tetapi kalau kita relax atas pentas, kita bersembang, tiba-tiba kita nak jerit macam ni, apa ni buat? Buat je, tak ada salah pun. Itu semua sebenarnya adalah teknik-teknik memukau. Kita tak ada kunci pada satu nada je. Boring lah kalau satu nada tu. Tapi itulah Pak Ni ajar, Pak Ni cakap, Pak Ni bagi tahu, Pak Ni bagi ilmu. Dah berapa hari yang sebelum ni terkebir-kebir mata penonton. Beberapa hari sebelum ni masih lagi mereka tak gunakan ilmu yang Pak Ni bagi. Nak masuk live dalam live ni sekali boleh. Macam mana tu? Nak masuk live dalam live ni? Jadi Pak Nil kecewa jugalah. Mereka tak pick up lah apa Pak Nil bagi ilmu tu. Sekarang ini kita tak tahulah ada tak peserta kita yang akan pick up apa yang Pak Nil akan bagi tahu ni. Tapi tolonglah korang kan kena simpan benda ni dekat rumah. Ya, C-Trax. C-Trax ini adalah vitamin C. Sebab apa dia vitamin C? Sebab dia C-Trax. C-I-T-R-A-X, C-Trax. Senang nak ingat kan? Jadi, korang kena simpan benda dekat rumah. Terutama yang ada anak-anak kecil. Tapi orang dewasa pun ada dia punya C-Trax sendiri. Okey, ada C-Trax dewasa, C-Trax untuk kanak-kanak. Okey, benda ni bukan apa. Bolehlah kita siap sedia. Jangan dah demam baru kita nak cek ubat. Yang ini ada pelindung pelindung kita daripada demam, batuk dan juga sesama. Manalah tahu kan COVID-19 lari pula tengok C-Trax ni. Okey, ayo korang dah bersedia ke belum? Sebab sekarang ini Pak Ni nak tengok Syafiq dengan Aikal dah ada tak? Syafiq, Aikal dah ada tak dekat dalam request to live Pak Nil ni? Aikal ada. Syafiq, kau hilang kat mana? Kalau tak ada, kita seorang je lah malam ni. Mari Aikal, kita borak Aikal. Macam mana kalau secara spontan terkeluar pasal sensitivity orang semasa jadi MC? Macam mana tu sensitivity orang tu? Hai, Assalamualaikum. Tu dia. Aikal punya tenaga memang luar biasa. Pak ni memang suka. Dia punya tenaga dalam ramai-ramai Pak ni tengok Aikal yang mempunyai tenaga itu. Okey. Aikal, bila awak dah menang yang sebelum ni, kawan-kawan kata apa? Diorang support lah. Diorang cakap saya boleh. Sebab saya suka cakap Pak Nil. Cakap yang merapu-rapu. Jangan cakap merapu-rapu. Sebab sekarang ini awak kena siapkan diri awak. Apa sahaja ada isu, awak komen lah. Komen, awak join, awak simpan komen awak tu. Sebab dia mengasah sebenarnya, mengasah. Kita takut lah nanti kalau kita bercakap merapu, dah ramai dah orang yang bercakap pasal merapu ni. Jangan join lah. Biarlah mereka bercakap pasal merapu. Kita cari topik yang ada ilmu, ada isi. Okey, Aikal, kita nak cakap pasal PKP. PKP. Tapi kan ada Pak Nil tanya, ada tak Pak Nil bagi awak apa-apa topik sebelum ni? Tak ada. Tak ada. Jadi orang yang menonton ni semuanya secara spontan. Pak ni naikkan level. Kalau dulu Pak ni bagi bebas je. PKP. Cakap lah nak cakap apa kan. Tetapi sekarang ini Pak ni bercakap pasal PKP. Tetapi ada subtopik dia pula. Okey, subtopik untuk Aikal ialah balik kampung. Gitu.
PKP tapi dia punya cerita pasal balik kampung. Okey, 3 minit je. Silakanlah Aika. Panel tak sabar nak tengok orang yang bertenaga luar biasa ni. 3 minit awak bermula sekarang. Hai, Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua yang sedang menonton live Partnel di dalam Bebel Kesana, Kesini, Kesana, Kesini yang dibawa khas oleh Citrax. Okey korang, cuba kita imbau kembali pada tanggal 18 Mac di mana PKP diadakan. Perintah Kawalan Pergerakan diisytiharkan. Ada segelintir masyarakat yang merungut. Diorang cakap PKP ni salah. Tapi sedar ke mereka kenapa PKP ni diadakan? Kerana kerajaan ingin memutuskan rantaian COVID-19. Korang tahu tak virus ni bahaya? Cuba korang bayangkan dengan sentuhan saja dah boleh dijangkiti. Itulah bahayanya. Alhamdulillah sekarang kita di dalam fasa PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Jadi kita dah boleh keluar. Yeay! Kita dah boleh keluar. Tunggu! Kita belum boleh keluar sewenang-wenangnya. Kat luar tu masih ada lagi virus ni. Jadi kepada korang semua yang nak balik kampung tu, fikir. Korang nak ke bawa balik virus andai kata virus ni ada terkena? Minta jauh. Tapi andai terkena dekat kita, kita bawa balik kampung dan dijangkiti oleh ibu dan bapa kita. Ini amat sedih. Andai terkena mereka, benda ni virus ni kita tak nampak dengan mata kepala. Kalau kita balik suka-suka sebab kita nak enjoy, tapi bahana yang akan menimpa kelak, siapa yang tahu? Cubalah korang fikir. Benda ni kan bahaya. Bukannya barang mainan. Sampai PKP diadakan. PKP, PKPD, PKPB sekarang ni. Maknanya virus ni bahaya, bukannya barang mainan. Jadi korang kepada yang nak balik kampung tu, ikut SOP-SOP yang telah ditetapkan. Jaga jarak 1 meter, tu penting tu. Lagi satu, sentiasa bawa hand sanitizer. Saya gurau aja. Hand sanitizer. Dah bebas daripada virus. Jadi kita selamat. Kepada anak-anak kecil, kita pantau. Elakkanlah daripada kunjung-mengunjung sanak saudara. Masa ni lah kita nak guna teknologi yang ada. Kita video call, buat Zoom. Ramai-ramai ada. Mesti lagi meriah. Berbeza kan? Ini semua sebab kita nak elak daripada virus ni lah. Korang kena faham. Kenapa? Sebab kita belum merdeka lagi. Kita belum zero COVID case tau. Jadi, masa ni lah kita nak kena jaga kita. Kita jaga kita. Kalau kita tak jaga kita, macam mana kita nak tolong negara kita untuk bebas? Takkan kita nak ikut negara-negara lain yang dah bebas tapi kembali kepada PKPD, diperketatkan. Korang nak diperketatkan balik? Tak nak kan? Jadi kita ikut SOP-SOP yang telah ditetapkan. Kepada korang semua yang nak balik kampung tu, ingat, fikir dulu betul-betul. Apa korang nak kena buat langkah-langkah untuk berjaga untuk daripada keluarga korang dijangkiti. Jadi 4, ingat, kita 3, jaga kita. 2, Thank you. 1. Tu dia. Aikal. Kita tak ada buat latihan, kita tak ada Pak ni tak ada bagi tajuk sebelum ni, apa yang awak punya topik. Ya PKP saja, tapi PKP ada macam-macam angle. Sebelum ni kita bercakap pasal PKP, persediaan raya PKP, bulan puasa PKP, belajar di rumah PKP, kerja di rumah. Yang ni PKP balik kampung. Okay, terima kasih. Sekejap kita dengar apa komen orang ramai. Pak Nel nak cakap dengan Pak Nel boleh? Siapa? Nak cakap dengan Pak Nel, terima kasih pada Pak Nel dengan Citrax sebab dah banyak melahirkan anak-anak nombor 1 kat Malaysia ni. Thank you Pak Nel. Thank you. Pada korang semua tengok IG Citrax tau. Pak Nel dah buat ramai anak-anak menjadi nombor 1. InsyaAllah doakan. Okay, terima kasih Aika. Thank you so much. Pak Nel, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia. Tenaga Aika, subhanallah. Jadi meluat-luat.
kedudukan badan adalah penting sebab ia mempengaruhi tona suara. Betul. Ketika bercakap bukan macam membawang. Thank you partner, akan sentiasa ingat tips itu. Betul. Okey, siapa nak komen? Ayo. Yang ini partner buka sebab partner nak bagi RM50 duit raya kepada tukang komen. Aduh, tukang komen je pun dapat duit raya. Inilah rezeki kita nak kongsikan. Tapi kenalah komen benda yang yang ada fakta. Pak ni nak tanya pasal teknik dia. Dan Pak ni nak cakap pasal pasal dia punya emosi, pasal dia punya kelajuan, itu semualah. Tapi jangan cerita pasal dia punya isi. Isi Pak Nil tak nak jaga yang bahagian itu. Okey. Marilah siapa nak komen cepat. Pak Nil nak bagi duit raya ni. Sebelum Pak Nil komen. The Real Jonathan, terbaik Aikal. Nak duit raya. Nak duit raya, suka membawang, nak duit raya kena komen. Jangan minta macam tu aja. Mana ada duit datang terbang, duit datang bergolek. Dia gunakan semua tips yang Pak Nil berikan. Pandai pula awak ni tapi topi tu patut buka. Pelik pula topi tu. Itu namanya distraction. Bestnya Pak Nil selalu kongsi rezeki dengan semua peminat. Allah, peminat pun dah kongsi rezeki dengan Pak Nil. Okey, macam mana nak menang duit raya tu? Komen lah sekarang ni. Bagus bagi lakonan sekali. Cepat, siapa nak komen? Siapa yang cakap nak komen pertama ni Pak Nil cocok. Cocok. Pak Nil tekan. Voice projection yang baik dan jelas. Mana sekarang ni Pak Nil nak live dengan orang yang nak komen. Bukan komen dekat sini. Minta nak live dengan Pak Nil. Zurain nak komen Pak Nil. Baik. Tu dia Pak Nil dah dapat dah Zurain. Mari Zurain. Kita dengar apa komen Zurain. Orang kalau boleh bercakap 3 minit tu sekejap aja tau. Zurain, Assalamualaikum. Salam. Zurain, awak dah tengok dah tadi Aikal punya persembahan. Dah, saya dah tengok dah. Ada orang tanya C-Trax tu apa? Bagi tahu sikit Zurain, C-Trax tu apa? C-Trax tu makanan tambahan vitamin untuk orang dewasa dan untuk kanak-kanak. Vitamin C lah. Ada juga yang tanya lagi. Okey, Zurain, apa yang awak nak cakap pasal persembahan Haikal tadi? Aikal tadi. Okey, Alhamdulillah. Apa yang saya nampak tadi pada persembahan Aikal. Projection. Bagi saya lah, untuk tahap ni memang bukan mudah lah sebab dah dapat tajuk yang spontan. Jadi bukan senang. Tapi Alhamdulillah dia dapat susun ayat dengan teratur. Lepas tu saya nampak dia punya kelajuan tu ada tahap dia. Sekejap naik, sekejap turun. Dia gunakan semua tu. Lepas tu ada emosi yang dia tekankan. Yang tadi saya sendiri terkejut bila cakap tunggu. Saya sendiri terkejut. Saya tak sangka yang dia akan macam naik kan dia punya emosi tu. Jadi boleh rasa lah apa yang dia cakap tu. Tekanan daripada setiap perkataan memang saya boleh nampak sebiji-sebiji apa yang Pak Nil ajak tu semua memang dia ambil. Memang boleh nampak yang dia dah gunakan teknik-teknik yang Pak Nil bagilah, memang terbaik lah. Alhamdulillah saya tengok. Zurain, awak punya komen macam apa yang Pak Nil nak komen. Harap-harap awak, Pak Nil kalau ada 3-4 orang yang komen terbaik, Pak Nil bagi je lah semua. Bukanlah Pak Nil nak pilih seorang je. InsyaAllah nanti Pak Nil minta bank account-nya. Gitu. InsyaAllah. Raya. Okey, terima kasih Zurain. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. InsyaAllah kalau ada rezeki tak ke mana. Itu dia. Zurain Akhir. Baik. Siapa lagi nak komen? Baguslah Zurain punya komen. Memang komen yang masuk akal. Okay. Kira macam valid lah apa yang dia kata tu. Okay. Siapa lagi nak komen? Cepat. Nak duit raya. Komen lah. Janganlah tanya nak duit raya. Cakap Pak Nil saya nak komen. Nanti Pak Nil Nurikil pun nak komen. Marilah sayang. Nurikil. Hai Assalamualaikum. Pak Nil. Waalaikumsalam. Ingat saya ke tak? Ingat. Tenaga dan juga masalah internet tu sangat mengingatkan saya.
Tak sangka lah Pak Nil terima kita balik. Siapa yang cakap nak komen tu? Pak Ni ambil lah. Kalau bagus, bagus. Okey, apa nak komen pasal Haikal? Okey, saya tengok saya sebenarnya satu batch dengan dia masa saya live dengan Pak Nil tu. Masa saya masuk pertandingan ni. Sebab saya ingat dia silap sebab lah awak masuk sekali dengan dia. okey, saya tengok macam dia memang ikut lah apa yang Pak Nil suruh tu. Maksudnya tips-tips Pak Nil tu dia gunakan lah. Macam akak yang komen tadi, dia pun cakap dia terkejut bila dia kata tunggu tu kan. Dengan dia semua hand sanitizer semua tu. So saya rasa dia antara yang baik lah sebab dia guna tips yang Pak Nil bagi. Maksudnya dia Apa get yang tips ready Pak Ni lah. bagi? Apa yang saya ingat Pak Ni cakap dengan dia, projection suara. Lepas tu dia ni jenis yang cakap laju kan. So Pak Ni suruh dia macam control lah kelajuan dia tu. Itu yang saya ingat lah masa yang saya tengok dia mula-mula. Sebab saya tak sangka pula Pak Ni pilih dia lagi sekali. Sebab masa tu sebab masa tu saya dengan dia tapi ada orang lain kot yang dapat bukan dia. Tapi bila dia macam ni maksudnya dia improve lah. Sebab sekarang ini yang Pak Ni pilih adalah orang yang Pak Ni dapat kontak. Akhirnya kadang-kadang mereka ni hilang di pesada. Itu namanya rezeki dia. Rezeki kan. Dan tengoklah macam mana pula dia punya tenaga dan juga kesungguhan dia, betul tak? Betul-betul. Saya suka dia punya cara sebab dia ada inisiatif lah. Dia nak menang pertandingan ni sebab saya rasa memang dia antara yang terbaik. Okey, Nurikin, nanti insyaAllah kalau ada rezeki, awak pun saya Pak Ni bagi duit raya ya. Okey, Pak Ni jangan lupa saya tau. Pak Ni ingatlah nama awak pelik, Nurikil. Kan. Nanti Pak Ni boleh cari lagi iklan yang selain. Lain tu. Ada ke tak? Pun. Kan. Tak jumpa pun. Pak Ni, kita ada DM Pak Nil tau. Kita nak hantar biskut raya daripada mak saya. Tapi kita tak dapat. Yang DM Pak Ni terlalu ramai. Yang DM Pak Ni terlalu ramai. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih Pak Nil sebab terima live Uni. Alright. Bye. Okay. Okey, itu dia ya. Itu dia. Nuriki bagi komen. Ini orang yang apa tau? Oh, akak buka kalin-kalin akak live dengan Pak Nil. Oh, bukan kalin-kalin. Macam tu bahasa korang. Okey. Sebenarnya antara mereka yang komen ni, mereka yang memang masuk daripada hari pertama Pak Nil live. Mereka dapat ilmu ni, mereka gunakan. Pak Nil harap lah ya, tak menang tak apa. Kalau kita belajar, kita ambil ilmu ni, ini bukan sebab pasal nak menang kalah. Ya? Ini pasal nak ilmu tu memang sentiasa jadi pemenang. Tak ada orang yang kalah kalau mendapat ilmu. Okey, apa komen Pak Nil? Wallah subhanallah, Haikal, tenaga awak memang luar biasa ya. Tenaga yang berluak-luak, tapi kena macam mana pun kita kena kontrol. Okey, begini Pak Nil cakap ya. Kadang-kadang ada orang tu tak ada tenaga pun, kita geram. Bila orang tu lalu bertenaga, beria pun kita geram. Jadi kita kena kawal, kita kena ada meter itu. Meter itulah yang kita kawal. Macam Pak Ni lah, Pak Ni boleh bercakap tiba-tiba, Pak Ni ambil masa untuk ni. Awak ada gunakan itu. Tapi walaupun awak perlahan, tetapi kita punya tenaga itu kita boleh kontrol setaraf tenaga kita setaraf dengan sebutan kita yang perlahan. Macam Pak Ni buat sekarang. Okey. Jadi kita tak nampak macam terlalu membuat-buat. Kalau membuat-buat, awak bayangkan penonton yang menonton tu begini. Kan? Okey, tapi itulah awak ada masukkan rasa. Bila awak menakutkan penonton, kita boleh rasalah awak menakutkan penonton itu, kita boleh rasa yang awak sedang menakutkan penonton. Ini dia. Dan itulah kadang-kadang bila kita tengok Haikal punya, okey. Pak Ni tak tahulah dengan orang lain. Pak Ni tengok macam penonton yang menonton dia adalah kanak-kanak. Betul tak? Cara dia bercakap itu. Macam nada manja kanak-kanak. Ataupun mungkin dia pakai braces. Menyebabkan dia
Tak jugalah, itu bukan pasal sebutan tau. Itu yang ini adalah seperti dia bercakap macam rancangan tontombak. Jadi bila rancangan tontombak, Pak Nil tak bawa nada, suara dan style rancangan tontombak ke Akademi Fantasia. Pak Nil tak bawa rancangan tontombak itu ke rancangan Jangan Lupa Lirik. Faham tak? Jadi tak kisahlah kalau awak mungkin awak membayangkan penonton awak adalah kanak-kanak. Okey. Jadi bila awak bercakap kanak-kanak itu yang kita nampak manja. Tak boleh. Jangan keluar lagi. Kita belum habis lagi. Belum merdeka. Nampak? Macam kanak-kanak. Tapi kalau cakap dengan orang dewasa, tak boleh. Jangan keluar lagi. Kita belum merdeka lagi. Kita belum menang lagi. Nampak? Ini adalah karakter yang kita masukkan. Jadi awak boleh menggunakan karakter kanak-kanak itu. Tapi kalau anda punya penonton, halayak penonton awak adalah pelbagai umur, jangan lupakan penonton yang tua. Seperti makcik-makcik misal kata yang menonton. Macam mana? Awak kena masukkan rasa kasih sayang. Itu dia. Rasa kasih sayang tu misal kata anak-anak kalau dah balik ke kampung, kita dapat berjumpa dengan ayah, dengan ibu. Nampak ibu, ayah semua macam, aduh seronoknya anakku. Gitu. Ini adalah ilmu yang makin kita gunakan, makin kita latih, benda ni akan masuk. Tetapi macam mana pun tahniah ya, Pak Nil ucapkan kepada Aikal dah masukkan kelajuan ada, macam menjerit dan bingit. Energi lah tu, energi kalau berluap-luap kan. Pak Nil kadang-kadang runsing dengan orang yang tak ada energi. Tetapi percayalah, orang yang tak ada energi ni lebih sukar untuk kita inject supaya dia naik energi dia, berbanding dengan orang energi yang berluap-luap ini supaya kita turunkan energi dia. Yang lembab, energi yang lemah itu yang susah sebenarnya nak dinaikkan berbanding dengan energi yang tinggi yang boleh kita turunkan. Okey. Baik, sekarang ini kita dengar ni dulu. Okey, terima kasih C-Trax. Tu dia. Kalau anda tak tahu C-Trax tu apa, C-Trax itulah yang menaja kita punya bebel ke sana ke sini. Bukan bebel ke sana sini saja. Yang paling keliling satu Malaysia. Kalau korang pergi ke Yayasan Pesona atau korang pergi ke IG C-Trax, yang paling keliling satu Malaysia tu sebenarnya C-Trax ni lah yang bawa. Orang lain semua tak pandang tau, kerja untuk membangunkan anak Malaysia, untuk mengajak anak-anak Malaysia berani bercakap, pandai bercakap. Penaja-penaja lain tak pandang ya, sebab mereka kata tak glamour. Mereka kata program yang memberi ilmu ni tak glamour. Tapi kalau Pak Nil rasa kalau kita buat pertandingan menyanyi, ramai ada agaknya penaja. Tapi Pak Nil tak buat. Pak Nil tak buat, biarlah tak glamour, tapi Pak Nil nak pergi mencari anak-anak supaya Pak Nil boleh berikan ilmu. Walau sikit ilmu Pak Nil beri, anak-anak tu akan simpan sampai bila-bila, sampai tua. Betul tak? Jadi C-Trax ni lah yang satu-satunya yang kata tak apa Pak Nil, biarlah kami bawa Yayasan Pesona. Kalau Pak Nil tak ada duit, Yayasan Pesona tak ada duit, tak apa, jangan runsing Pak Nil. Biarlah C-Trax inilah yang pergi bersama dengan Pak Nil. Tu dia. Terima kasih sangatlah C-Trax sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini C-Trax masih lagi nak membantu anak-anak Malaysia. Tak glamour pun C-Trax. Pak Nil cakap kerja ni tak glamour. Tak apa dia kata. Aduh, Pak Nil tak tahu nak cakap macam mana dah. Sebab Pak Nil kadang-kadang malu. Pak Nil terpaksa minta sedekah tau. Minta sedekah untuk mengajar anak-anak bercakap. Padahal bukan Pak Nil ajar anak orang lain. Anak kita, tahu tak? Pak Nil pergi ke sekolah-sekolah tu. Pak Nil mengajar anak-anak kita. Mereka tak nampak itu anak-anak dia. Mereka nampak macam perniagaan yang perlu. Padangan muka. Tuhan turunkan satu musibah. Mana perniagaan kau? Mana dia perniagaan? Sedangkan C-Trax adalah yang masih lagi diperlukan semasa wabak.
Mana dia penaja makanan segera yang tarik diri? Mana dia penaja minuman hebat tarik diri? Sekarang bila tiba musibah, padan dengan muka Tuhan bagi. Akhirnya Citrex Emia. Citrex ini yang masih bertahan dan masih lagi orang mahu menggunakannya dan memang ia patut digunakan semasa COVID-19 ini. Inilah dia pusingan dunia. Kan Pak ni boleh cakap padan muka pula dah. Okey. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Citrex. Sedih tahu tak? Pak ni sedih sangat. Ni sekarang Pak ni buat pula. Pak ni kata Pak ni nak buat bersama dengan rakyat Malaysia menonton Pak ni punya ni. Pak ni tahu Pak ni takkan dapat tontonan yang setinggi orang buat lawak punya. Orang yang bercakap mengenai TikTok. Pak ni tahu Pak ni takkan dapat jumlah tontonan yang tinggi macam tu. Citrex kata buat je Pak Nil. Kita bagi duit raya kepada mereka itu sebab kita nak galakkan orang Malaysia ni pandai bercakap. Jadi Citrex nak juga walaupun Pak ni kata tak akan ada ramai orang. Tengoklah ada 105 orang pun jadilah. Terima kasih sangat-sangat kepada korang yang terus kekal sebab Citrex kan nampak sebenarnya ada orang yang tidak mementingkan hiburan semata-mata. Ada orang yang nak ilmu. Terima kasih sangat-sangat. Ada kata tak apa Pak Nil, nanti orang tengok bila Pak Nil save. Tak adalah, bukan Pak Nil save ke tak save. Pilihan pertama tontonan mereka, kenapa bukan pilihan yang berilmu? Save tu nombor 2, faham tak? Jadi kalau mereka tahu pukul 11, tiap-tiap pukul 11, mereka akan pastikan mereka kunci jam dalam diri mereka. Pukul 11 aku nak tengok, ini majlis ilmu yang Pak Nil nak buka ni. Tapi kalau Pak kata terawih belum habis, Pak Nil dah siap dah terawih Pak Nil. Pak Nil terawih dah siap dah. Pak Nil saja pilih pukul 11. Jadi nampak tak? Pak Nil saja bagi pertandingan macam ni supaya orang semua. Pak Nil, ada sahabat kita nak dengar pasal produk Vitex. Bukan di sini sayang, bukan di sini. Okay. Kita beri peluang untuk mereka belajar. Pak Nil bagi ilmu. Kualiti lebih baik daripada kuantiti ya. Kalau kuantiti ada lebih baik juga kan. Kualiti lebih baik daripada kuantiti tu kata awak. Kalau ada kualiti dan pada waktu yang sama ada kuantiti lebih baik kan. Jadi kenapa kita nak berserah kepada yang second best sedangkan kita ada peluang untuk dapat yang terbaik. Kenapa kita kena kata tak apalah second best pun tak apa. Don't be a second best. You want to be a hero, you want to command the world, you have to be the best. Tak apa, Allah dah tolong filter audience. Aduh, Allah tolong pula filter audience. Kita nak bergerak sekarang dengan peserta kita yang seterusnya. Syafiq, mana kamu? Syafiq ada pun. Yes, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Nil. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kadang-kadang boleh cecah sampai 200 ribu. Pak Nil selama ni saya join. Pak Nil dari hari first, apa yang saya nampak 10 malam pertama hari tu ramai yang join. Kadang-kadang cecah 200 lebih. Tapi sekarang ni pusingan separuh air yang menonton semakin kurang. Tak apalah. Benda yang pasal. Dah jadi jadual lah Pak Nil. Apa dia? Dah jadi jadual saya dah. Setiap ya, hari tengok menonton pukul 11 je. Terima kasih Syafiq. Itulah orang kalau nak maju, kan itulah Betul. caranya. Okey Syafiq, Okey. Syafiq punya topik masih lagi kita cakap pasal PKP. Okey. Masih lagi PKP. Tetapi ya Pak Ni nak salin nama awak jap. Tetapi kita buat secara spontan. Pak Ni nak yakinkan kepada penonton. Ya, penonton semua, Pak Ni nak tanya dengan Syafiq, ada tak Pak Nil bagi apa-apa hint ataupun topik yang Pak Nil nak suruh awak ucap sebelum ini? Tak ada. Pak Nil cuma bagi tahu kejap lagi kita masuk live pukul 11 malam. Lepas tu tak ada sebarang preparation, just go on je lah dengan tips-tips yang Pak Nil dah bagi selama tempoh 3 minggu lah lebih kurang. Iya, sebab apa? Sebab Pak Nil nak naik level.
Kita nak naik Ah. level. Dulu InsyaAllah kita saya nak bagi tunjuk. level. Saya nak tunjuk level-level tu boleh kot. InsyaAllah. Ini level spontan. Kita cakap spontan. Okay. Takkanlah 3 minit. Tak boleh 3 minit aja. Okey. Awak punya topik Syafiq, kita cakap pasal PKP tetapi kita nak beri pengususan kepada warga emas. Okay. Okey. Itu dia. PKP dan warga emas. Okey. 3 minit saja ya. PKP dan warga emas dan 3 minit awak bermula sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton live pada malam ini. Hari ini saya nak bercakap mengenai satu topik yang sangat dekat dengan kita, iaitu Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan Warga Emas. Bila cakap pasal PKP, baru-baru ini yang amat berhormat Perdana Menteri ada membuat sidang media. Adalah dengan ini dimaklumkan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat akan dilanjutkan sehingga 9 Jun 2020. Apa? 9 Jun 2020? Lamanya. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan. Yang saya ingin sampaikan ialah perkaitan PKP dan warga emas. Apa perkaitannya? Sudah tentu bila cakap pasal PKP, ia melibatkan seluruh masyarakat kita. Termasuklah daripada golongan bayi sehinggalah ke warga emas. Jadi, bila cakap pasal warga emas, mereka merupakan golongan yang sangat sensitif. Bukan sensitif dari segi hati, tapi sensitif dari segi kesihatannya. Pantang sikit dicubit, mungkin rapuh kulitnya. Pantang sikit dihentak, pasti terburai tulang benulang dia. Jadi, bila cakap pasal PKP dan warga emas ini sangat sensitif dari pelbagai aspek. Warga emas, kita perlu berjaga-jaga. Saya tahu ramai warga emas yang dekat luar sana tu suka main dam, minum kopi di warung. Tapi bulan puasa tak buat kan? So bila cakap pasal PKP dan warga emas, hentikan dulu. Tabiat-tabiat tu hentikan. Sebabnya untuk keselamatan negara kita, bahkan keselamatan dan kesihatan diri pakcik dan makcik sekalian. Tok Wan, Nek Wan, untuk korang juga. Sebabnya korang takkan tak sayang cucu-cucu korang. Diorang dah nak datang jumpa korang. Ni apatah lagi dah nak masuk hari raya, tak dapat balik kampung. Itu yang lebih menyedihkan. Tak cukup dengan tu lagi. Ada warga emas yang kritikal dari segi penyakitnya. Mati disebabkan wabak PKP ini kerana mereka sangat rapuh dari segi kesihatannya. Jadi, korang semua kena ambil peranan. Tak kiralah yang tua mahu yang muda. Tolong sama-sama kita jaga negara kita jaga kesihatan semua. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu dia. Seronoklah kalau semua rakyat Malaysia boleh mempunyai keupayaan untuk bercakap macam ni, level-level macam ni. Terima kasih Syafiq. InsyaAllah Okay. tengok. Awak jangan rusing pasal Aikal, awak jangan rusing pasal siapa-siapa sebelum ini, okey? Mula-mula dah tetap rusing dengan tadi Pak Nil. Mula-mula dah rusing Apa dengan dia? tengok Aikal. Mula-mula rusing dengan Jangan, Aikal. sebab sekarang ini sepatutnya kalau macam ni kalau kita penyanyi, Pak ni bagi contoh. Kalau kita penyanyi, kita nak masuk, kita mesti runsing kan Datuk Siti ada kan? Ya betul, mesti. Jadi kita tak payah menyanyi. Tidak, Betul, sebab kita kena cipta nyanyian yang berbeza. Jadi betul. kita tidak akan disamakan dengan Datuk Siti. Dan awak bila masuk Aikal tadi, awak tak perlu runsing. Awak patut masuk dan awak masuk dengan cara awak, dan ketika itu orang akan tengok dia dalam liga dia yang tersendiri. Okey. Okey, terima betul. kasih Syafiq. Thank you. Ya, ambil gambar lu. Boleh sekejap. Okey.
Okey Pak Nil. Okey, Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Itu dia. Mari bagi komen. Pesan tengok nampak bagus untuk motivasi diri. Ini bukan motivasi diri. Pak ni bukan pakar motivasi sayang. Oi, Pak ni nak jadi cikgu. Ya memangnya Adibah. Okey, Adibah nak komen. Mari sini Adibah bertadi lagi minta. Okey, come. Nak komen. Boleh saya cuba komen Pak ni? Boleh, sabar. Masa ada banyak. Ya, Diba. Ya Pak Nil. Macam pelakon korban kasih. Okey Pak Nil. Hari ni saya nak komen tentang saudara yang tadi tu. Siapa Pertama Syafiq sekali, Syafiq. Okey, pertama sekali saya suka dengan intonasi suara Syafiq sebab dia melambangkan kalau benda tu penting, dia tekankan suara tu. Kalau benda tu macam kelakar, dia buat kelakar. Kalau benda tu sedih, dia cuba buat benda tu nampak sayu je untuk orang lain dengar. Okey, yang tu yang pertama lah. Yang kedua, saya rasa dia ikut apa yang Pak Ni cakap lah, iaitu nada suara tu ataupun saya cakap intonasi suara dia ataupun kelajuan suara dia. Kelajuan suara dia macam malam, Pak Ni ada tegur pasal terlalu laju kan. Macam ni saya rasa dia ada kelajuan pertama, kelajuan kedua. Kelajuan pertama dan kedua digabungkan. Macam tu lah saya rasa. Ya betul. Ada gear. So macam gear tu lah yang buat penonton rasa menarik lah dia ni bercakap. Macam tu. Tapi saya rasalah kan, pendapat peribadi saya lah. Saya tak berapa suka bila part yang dia buat sedih tu nampak macam dibuat-buat. Macam tak betul-betul ikhlas, macam kita nak kesiankan kepada warga emas tu. Macam tu lah. Saya rasa macam patut macam bila cakap pasal warga emas ni, kita kena being sensitif lah macam tu. Okey. Diba. Siapa pula kat belakang tiba-tiba terperanjat aku? Nak masuk live juga Pak Ni. Itu je kot saya rasa. Apa pun saya rasa. Itu adik saya. Hari Isnin hari tu live dengan Pak Nil. Ingatkan dah bersuami. Tak adalah Pak Ni. Okey Pak Ni. Okey, jom kita berfoto. Okey Pak Ni, terima kasih. Yes. Okay. Okey, terima kasih. Pak Ni simpan awak punya nama ni. Okey. Itu dia Adiba Abdul Latif. Wah, junior saya ni Pak Ni. Siapa junior awak Anwar? Yang Adiba ke Syafiq? Memang tak sedih. Dahsyat. Dahsyat lah awak ni, dahsyat. Okey. Pak ni tengok ya, orang yang komen pun dah jadi luar biasa. Wah, komen aja dapat RM50 kalau bernas ya. So tadi kita dah ada Zurain dah komen, Nurikil. Hai, yang komen hari ni perempuan aja ke? Pak ni pusingan akhir dah ke belum? Ini baru paruh akhir. Pusingan yang keempat. Besok adalah pusingan yang terakhir separuh akhir. Separuh akhir. Yalah. Pak ni tengok ni perempuan aja yang beria nak bagi komen dan pendapat ni. Okey, siapa lagi nak? Pak ni cek lelaki lah pula. Pak ni tak adil. Asyik perempuan aja. Saya lelaki. Waiz Zaikwan. Baik, okay, Waiz. Pak ni nak dengar apa awak punya komen. Cepat Waiz. Izuli pernah masuk kan? Banyaknya akhir. Decline ya. Kau ajak. Dah minta. Lepas tu decline. Kau ajak. Bersangka baik lah Pak Nil. Okey, bersangka baik. Dia berada di tempat yang tidak sesuai. Dia tertekan Pak Nil. Sebenarnya dia bukan nak komen. Dia tertekan. Dia kata dia lelaki. Sebenarnya dia tidak ya. Kena komen apa ni? Amirul, tak apa Amirul. Awak terlewat. Tak. Saya nak cuba Pak Nil. Tak saya nak cuba. Okey, Izuli nak cuba apa? Izuli mesti ni borak dengan Pak Nil. Izuli ni lelaki ke perempuan? Awak nak cuba apa? Lepas tu? Assalamualaikum. Salam Pak Nel. Ya dapat pun saya lah. Izuli nak cuba apa? Saya nak cuba, sebab saya nak cuba bertanding, saya dah terlambat lah. Jadi saya nak cuba komen lah. Kenapa terlambat? Dia sebenarnya macam ni. Saya join live Pak Nel itu masa yang saudari Fatihah. Sebab saudari Fatihah tu sama universiti dengan saya sebenarnya. Jadi support member.
Tapi saya nak join cakap kalau aku join live ni apa aku kena buat sebenarnya. Jadi saya tak jadilah nak join live tu. Maknanya Fatihah tu lebih berani daripada awak. Fatihah itu lebih lelaki Sebab daripada awak. bukan macam tu Banis. Sebenarnya saya tak tahu. Saya nak cakap apa. Saya tak berani mengambil risiko untuk memalukan diri sendiri di hadapan halayak ramai Fatihah macam seorang tu. wanita, Fatihah seorang wanita berani mengambil risiko. Sebab saya tak tahu apa yang saya nak. Saya macam tengok live ni, oh bestnya Pak Ni kata kalau join live saya dapat duit raya. Tak apa. Oh okey. Sekurang-kurangnya awak dapat ilmu kan? Awak dapat Ya, ilmu. betul. Okey, sekarang ini Ni pun pun dah jadi bagus dah. Dah boleh dah awak Alhamdulillah. nak bagi komen pendapat pun dah bagus dah. Yang itu semua permulaan. Setiap benda yang kita nak buat, kita kena ada permulaan. Ini permulaan awak lah ni. InsyaAllah. Betul. Jadi Okey, saya apa nak komen Izuli? Nama awak sebenarnya apa? Okey, nama saya Muhammad Izzuddin Rosli. Ya, betul. Okey. Okey. Saya untuk yang saudara yang sebelum tadi Syafiq kalau tak silap saya. Ya. Sebabnya saya tengok yang saya catat kat sini tadi. Okey. Oh, catatan. saya tak silap daripada semalam ni. Okey, saya suka dengan penggunaan tone suara yang dibawakan sebentar tadi. Contohnya karakter yang dibawa dia kata, okey, yang dikatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita haruslah ini. Jadi kita nampak, oh okey, penggunaan tone suara di situ, karakter di situ menjadikan kita lebih fokus, oh ini adalah untuk menyatakan bahawa inilah yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita tempoh hari. Si anak-anak muda yang dia katakan tadi, iyo PKP sampai ni. Okey, jadi kita pun jadi dengan elemen-elemen yang diberikan itu membuatkan kita lebih tertarik untuk mendengar apa yang ingin dikatakan sampai habis. Cuma mungkin ada penekanan di perkataan-perkataan, contohnya seluruh rakyat Malaysia daripada ni. Jadi penekanan ini menunjukkan betul semua rakyat Malaysia perlu patuh sama dalam PKP. Cuma kalau ada kurangnya yang saya rasa boleh diperbaiki lagi, mungkin penggunaan perkataan yang kurang sesuai. Contohnya rapuh untuk kulit, sesuai untuk tulang, sebab saya rasa macam ada perkataan yang lebih sesuai untuk digunakan. Contohnya kulit mungkin reput, tulang mungkin rapuh ataupun reput instead of dan sebagainya lah. Jadi saya rasa itu saja, sebab saya pun memang tertarik dengan apa yang dia ingin sampaikan. Karakter Okey, Izzuddin. Ya, saya. Partner nak ambil nama awak kejap lagi. Okey, semua yang bagi komen ni nantikanlah kalau partner ada bagi mesej kata tolong bagi nombor akaun, maknanya adalah duit raya yang sampai, ya. Tapi saya dengan Pak Nel pun saya dah happy dah. Saya sampaikan salam saya untuk Pak Nel. Kami satu keluarga meminati Pak Nel. Terima kasih mengajar, memberi ilmu. Terima kasih sangat-sangat. Alhamdulillah. Sampaikan salam Pak Nel pada family awak. Baik, terima kasih Pak Nel. Okey, Assalamualaikum. Okey, sekejap. Oh, nama dia ada kilat pula ujung dia. Kenapa belakang nama awak ada kilat? Itu nama panggilan saya dekat you. Itu kawan-kawan saya. Orang yang dekat universiti ni ada macam-macam nama, kilat dia panggil. Pak Nil dulu dekat universiti tak ada. Sebab nama Pak Nil tu memang dia panggil Aznil saja, tak ada nama universiti. Betul lah, ada orang panggil kilat, ada orang panggil botak, ada panggil dempol, ada orang panggil macam-macam kan. Okey, sekarang ini Zack. Zack Mamada ada dalam ni. Okey, apa yang Pak Nil nak komen? Pak Nil nak komen pasal Syafiq tadi. Okey, sebagai kita nak bertanding, bila kita nak buat ucapan, kita selalu tersangkut kepada cara pengucapan yang klise. Tahu tak klise apa? Maknanya dah boleh agak. Maknanya berulang. Aku pergi majlis ini, orang lain dia buka pun macam tu. Dia buka ucapan dia pun macam tu. Aku pergilah majlis ceramah ini, cara dia mula pun macam tu. Jadi apa yang Syafiq buat tadi klise Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tajuk saya berucap hari ini adalah mengenai PKP dan apa agaknya hubungan PKP dengan warga emas. Maknanya kan benda tu dah biasa orang buat. Sepatutnya kalau awak pandai berlakon, kenapa awak tak mulakan dengan lakonan?
kita perlukan kejutan dalam kita punya membuat pengucapan awam supaya orang kata Zos. Orang tengok je, best. Jadi bila awak bercakap mula-mula, teruskan je lah. Allahu Akbar. Anak aku tak balik. Aku tinggal seorang-seorang dekat rumah. Aku ni dah lah tua. Patutnya si Patin tu balik hari ni. Dah tak boleh balik. Ubat aku dah habis. Appointment jumpa doktor minggu depan. Siapa nak bawa aku balik ni? Siapa nak bawa aku pergi klinik? Itulah dia. Itu seorang Pak Ahmad. Seorang sahaja yang saya dapat gambarkan tentang nasib warga emas ketika PKP. Macam mana dengan pakcik-pakcik lain selain pada Pak Mat ni? Mak Rokiah, Pakcik Wong, Pakcik Mutu. Lain tak? Lain tak permulaan kita? Tak adalah. Assalamualaikum. Lepas tu barulah masuk. Assalamualaikum. Saya Syafiq. Inilah dia. Bayangan-bayangan yang berlaku apabila PKP diumumkan, dan saya terus teringat nasib warga-warga emas ini. Lepas tu, sambunglah dengan cara awak. Oi, markah Pak ni bagi sepenuhnya, penuh-penuh. Kalau awak mulalah sehebat itu tadi. Peserta malam ni semangat dan tak gementar. 3 minit pandai diorang puluh dengan baik. Betul. Tetapi kita tak nampak kelebihan. Memang diorang bersemangat tapi kita tak nampak kelebihan. Kita mahukan dalam pertandingan kita perlu ada kita punya kelebihan. Kelebihan kau apa? Berlakon. Macam awak tadi Syafiq, saya tengok awak boleh berlakon. Ini satu saya nak cakap Awak ni suka senyum Awak ni suka senyum kadang-kadang bila awak cakap pasal kenapa pula aku nak kena keluar? Kenapa pula nak kena duduk dalam rumah? Kan berlakon kan. Tapi muka senyum. Tak percaya tengok nanti. Dan seperti yang Pak ni bagi, apabila kita bercakap mengenai warga emas, tentunya kita akan rasa satu benda yang pasti ialah tagihan air mata. Pasti. Awak pula bukan sahaja ada inisiatif untuk menagih air mata. Awak boleh buat kelucuan juga. Pak ni pun tak terfikir. Ada yang pergi duduk dekat kedai kopi main dam, main chess, duduk borak. Macam tu kan, buat macam lawak kan. Pak ni tak terfikir pun. Jadi itu menunjukkan bahawa awak mempunyai macam-macam emosi yang awak boleh main. Awak boleh berlawak, awak boleh mainkan perasaan orang. Awak boleh jadi remaja, awak boleh berlakon. Sebab contoh-contoh yang ada lakonan ini yang menyebabkan orang takkan mengantuk. Tetapi bayangkan kalau orang tu berlakon tapi nada dia sama je macam dia bercakap, macam dia berucap. Contoh Perdana Menteri Malaysia membuat satu pengisytiharan. Wahai anak-anak Malaysia, wahai rakyat Malaysia, wahai pakcik-pakcik Kia, makcik-makcik Kia, pakcik Saleh semua diminta duduk rumah kan sama tak? Sama macam dia bercakap kan. Cuba kalau dia berlakon, wahai makcik Kia semua, pakcik-pakcik Saleh. Anak-anak yang ada dekat menonton ni, tolonglah duduk rumah. Itu semua lakonan yang perlu ada dalam pengucapan. Kalau awak nak masukkan unsur lakonan. Betul lah. Seperti kata Izzuddin tadi, seperti kata Izzuddin pula. Seperti kata Adibah tadi. Dia potong sikit lah bab nangis tu. Nangis betul-betul lah. Kalau kita nak mulakan, kita nak, tujuan kita nak suruh orang menangis, jangan buat-buat. Ya, Syafiq, jangan buat-buat yang itu. Buat betul-betul. Jangan buat-buat tapi buat betul-betul. Buat-buat tadi. Kesihanilah. Kami ni dah tua. Jadi benda tu akan menjadikan orang ketawa dan orang tahu macam potonglah. Cuba buat. Terus berlakon. Kami ni dah tua.
Tak tentu lagi. Esok lusa akan jumpa dengan anak-anak. Tak tahu lagi. Masukkan itu betul-betul. Nadanya, jam itulah semua orang menangis. Pak Nil letak crown lah terus dekat awak, Syafiq. Ambil lah crown ni. Daripada crown dekat kepala Pak Nil ni. Pak Nil ambil lah, letakkan dekat kepala Syafiq. Awak lah sebenarnya. Gitu. Nampak cringe katanya. Wah, Syarif cringe katanya. Mungkin dia kejar masa kot. Itulah masalahnya. Pak Nil tak cakap pun berapa point dalam masa 3 minit. Pak Nil nak tengok kehebatan dalam masa 3 minit. Bukan point. Tak ada markah untuk point sebenarnya. Tapi dengan point itulah yang menyebabkan kita akan masukkan unsur-unsur macam-macam untuk kita bercakap. Pak Nil, saya umur 14, mak ayah saya dah tak ada. Oh lah, ini bukan luahan perasaan sayang. Pak Nil bersedih dengan keadaan awak. Ya, tetapi jangan salah sangka sayang. Yang ini pertandingan bercerita. Ya, bukan luahan perasaan. Ya, jaga diri tau. Tak semua orang so good as Pak Nil. Bukan. Jangan cakap macam tu Dahaishan. Tak semua orang so good as Pak Nil. No. I started like Syafiq. But I will be very arrogant kalau Pak Nil tak betulkan Syafiq. Kan? You want to be like me, you have to start like Syafiq. I started like Syafiq. Okay? Kadang-kadang point menyebabkan seseorang pressure. Tak adalah. Tak ada point menyebabkan seseorang itu pressure. Ini adalah bukan point. Ini adalah persediaan. Persediaan dan juga ilmu untuk bercakap. Ajar sikit budak tu UPSR dalam ni. Umur saya 9 tahun. Ya Allah, ramai ni budak 9 tahun. Okay, kita dah, Pak Nil dah bagi dah. Okay. So sekarang ini Pak Nil dah bagi Pak Nil punya pendapat. Korang semua dapat lah korang punya ilmu dalam Pak Nil punya live ini. Pak Nil ucapkan sekali lagi terima kasih. Besok kita ada 2 peserta lagi. Peserta besok adalah Muhammad Zamri dan Najwa Zahar. Okey, dua-dua ni hebat juga. Jadi kita tengok kita ada ada 5 saja yang akan kita pilih. So besok adalah malam terakhir semifinal. Lepas itu kita akan umumkan siapa yang bakal masuk final dan bakal bertarung 5 orang. Sama ada Pak Nil buat 2, 3 atau Pak Nil letak 5 sekali atau Pak Nil letak 2, 1, Pak Nil tak tahu. Okay? Bagi hujung minggu Pak Nil fikir. Nanti Pak Nil akan umumkan. Inilah seronoknya kita buat live. Sebab Pak Nil boleh decide besok. Pak Nil boleh decide bila-bila sebab ini semua bergantung kepada kualiti. Kalau ramai ada bagus-bagus, kita buat label yang lain pula. Betul tak C-Trax? C-Trax yang akan memberi pengesahan kepada usaha-usaha anak-anak Malaysia sekarang ini. Okey, siapa kata nanti Pak Nil nak cakap bersama dengan C-Track, Pak Nil akan cakap siapa kata anak-anak Malaysia ni suka borak topik kosong-kosong, suka merewang ataupun lepak dekat live yang kosong-kosong. Ramai anak-anak muda yang ada lepak dalam live Pak Nil ni semua nakkan ilmu. Tahniah, syabas ya. Tolonglah bagi tahu kawan-kawan yang lain bahawa belajarlah 1 jam. Belajar 1 jam untuk belajar pengucapan awam bersama dengan Pak Nil. Tempat lain kalau nak awak belajar memang mahal nak mams ya. Memang mahal nak mams. Tapi Pak Nil berikan ilmu ini percuma. Okey, awak bayar wang ringgit macam mana pun Pak Nil tak nak lah sebenarnya. Sebab Pak Nil nak di sana nanti. Sebab ilmu ini adalah satu ilmu yang Pak Nil bagi kepada anda semua. Dan ilmu ini yang akan Pak Nil bawa. Usaha Pak Nil berikan ilmu ini yang Pak Nil bawa di sana nanti. Tuhan tak tanya berapa duit kamu dalam bank. Ya? Tuhan tak tanya berapa harta kamu di muka bumi. Tuhan tanya apa ilmu yang kamu kongsikan. Apa ibadah yang kamu lakukan. Apa doa anak yang turut iringi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.